Minda Presiden PAS Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang bertajuk Demokrasi Pak Pandir. Ilmuwan politik barat menguar-uarkan slogan demokrasi purba yang menjadi kebanggaan mereka, Vox Populi, Vox Dei, yang bermaksud suara rakyat ialah suara Tuhan. Slogan tersebut merupakan reaksi terhadap pemerintahan beraja yang zalim berslogankan Vox Rei, Vox Dei, yang bermaksud suara raja ialah suara Tuhan. Teori politik barat juga mengenali ideologi yang dinamakan teokrasi, iaitu suatu bentuk kerajaan yang memiliki kuasa ketuhanan dalam mentadbir negeri, sama ada dalam bentuk jelmaan manusia atau selalunya melalui wakil institusi keagamaan seperti gereja atau kuil. Golongan agamawan daripada kalangan para paderi atau sami mengambil tempat atau mendominasi kerajaan yang meletakkan diri mereka berkuasa dengan kuasa Tuhan, lalu mengada-adakan hukum yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud mereka menjadikan pendeta-pendeta dan ahli-ahli agama mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih, yakni Isa putra Maryam. Padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkannya. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Surah At-Taubah ayat 31. Islam membawa konsep wasatiyah yang berkonsepkan adil terhadap semua, sekaligus menolak ketiga-tiga teori tersebut, sama ada demokrasi purba, monarki, dan teokrasi. Islam hanya menerima pemerintah yang adil, seperti bersumberkan monarki raja dengan meletakkan syarat berakidah dan berakhlak, serta secara khusus berlaku adil. Pada masa yang sama, menerima hak rakyat untuk berkuasa dengan syarat bersifat adil juga. Dan semuanya tidak mempunyai kuasa mutlak, termasuk para agamawan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh kalian supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan apabila kalian menetapkan hukum antara manusia, Allah menyuruh kalian menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar, lagi sentiasa melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah kalian kepada Allah, taatilah kalian kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kalian. Kemudian, jika kalian saling berbantah-bantah berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kalian mengembalikannya kepada kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Oleh yang demikian, perkara itu adalah lebih baik bagi kalian dan lebih elok pula kesudahannya. Surah An-Nisa ayat 58 hingga 59. Nabi Daud alaihissalam ialah khalifah yang dilantik dalam kalangan rakyat, manakala Nabi Sulaiman alaihissalam pula dilantik menjadi raja berdasarkan kepada keturunan. Selain itu, Zulkarnain juga ialah seorang raja adil yang disebutkan ceritanya dalam Al-Quran. Al-Quran menolak kalangan raja yang zalim seperti Namrud dan Fir'aun. Begitu juga menolak para pemimpin rakyat yang dinamakan sebagai golongan Al-Malak yang zalim dan menipu rakyat. Malah Al-Quran juga menolak para agamawan dan dianggap tidak maksum, yakni tidak terpelihara daripada dosa, seperti para rasul, sekalipun mereka mewarisi ilmu agama daripada para anbiya. Islam juga menegaskan bahawa dalam perkara yang tidak dapat dicapai oleh kemampuan akal manusia, maka ditetapkan nas yang tiada pilihan lain melainkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, seperti soal halal dan haram. Perkara ini dijelaskan oleh firman-Nya yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, supaya kamu menghukum antara manusia menurut apa yang Allah telah tunjukkan kepadamu melalui wahyu-Nya, dan janganlah kamu menjadi pembela bagi orang-orang yang khianat. Surah An-Nisa ayat 105. Di sana
terdapat banyak perkara yang diberikan hak kepada ilmu dan akal manusia yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka digalakkan sentiasa bermesyuarat dan menerima nasihat. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, maka disebabkan rahmat yang melimpah ruah daripada Allah kepadamu wahai Muhammad, kamu telah bersikap lemah lembut kepada mereka, yakni sahabat-sahabat dan pengikutmu. Sekiranya kamu bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka menjauhkan diri daripada sekelilingmu. Oleh itu, maafkanlah mereka mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu dan mohonkanlah keampunan bagi mereka. Dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan peperangan dan hal-hal keduniaan itu. Kemudian, apabila kamu telah berazam sesudah bermesyuarat untuk melakukan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Surah Ali Imran ayat 159. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, agama itu nasihat. Kami para sahabat bertanya, bagi siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Baginda bersabda, bagi Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan orang ramai. Riwayat Muslim 55, Abu Daud 4944 dan lain-lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan konsep wasatiyah tersebut sewaktu baginda memimpin negara yang bermula di Madinah. Raja An-Najasyi, Raja Masqat dan Oman kekal bertahta apabila mereka menerima Islam yang adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima para pemimpin kabilah yang menerima Islam yang adil dengan mengekalkan mereka menjadi pemimpin. Hal ini disebutkan oleh sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, orang-orang yang terpilih pada masa jahiliyah ialah orang yang juga terpilih pada masa Islam sekiranya mereka mengerti Islam. Riwayat Al-Bukhari 3493, Ahmad 7496 dan lain-lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi tentangan daripada semua pihak yang zalim, termasuklah kuasa besar pada zamannya iaitu Rom dan Parsi, sehinggakan semua pihak yang menentang perjuangan baginda dapat dikalahkan. Demokrasi moden di barat yang berubah daripada konsep demokrasi purba sebenarnya banyak dipengaruhi oleh fiqh politik Islam yang melaksanakan konsep syura, khususnya dalam aspek pemilihan ketua negara dan pentadbirannya selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika era kepimpinan 4 Khulafa ar-Rasyidin radhiyallahu anhum dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu yang adil pada zaman Umayyah. Namun, konsep sekularisme yang memisahkan politik daripada agama dari sudut akidah dan akhlaknya menjadikan demokrasi itu semakin timpang, sehinggakan keadaan tersebut memaksa rakyat menjadi pak pandir yang disebutkan dalam cerita lucu orang Melayu. Dalam cerita panjang pak pandir yang pernah saya baca ketika persekolahan peringkat rendah dahulu, terdapat satu peristiwa pak pandir menyeberang alur sungai melalui sebatang titi kayu yang reput. Hal ini demikian kerana dia melihat betapa ramainya semut yang meniti titi kayu itu. Kata pak pandir, kalau semut yang ramai jumlahnya boleh meniti kayu itu, aku yang hanya seorang sahaja pasti boleh menitinya juga. Akhirnya pak pandir jatuh ke dalam sungai, lalu badannya basah kuyup kerana kayu yang dipijaknya patah akibat tidak dapat menahan badan pak pandir yang lebih berat berkali ganda daripada semut yang ramai. Begitulah demokrasi moden yang dicemari dengan rasuah, politik wang, pembohongan sewaktu berkempen yang menggoda suara majoriti masyarakat yang tidak berakal sempurna dan tidak berilmu. Mereka dikerah menjadi penyokong dan pengundi berslogankan suara rakyat, suara Tuhan, atau suara rakyat, suara keramat. Al-Quran membawa cerita semut yang lebih bijak daripada manusia dalam menjaga kaum yang menjadi bangsanya. Perkara ini dinyatakan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, marahlah angkatan itu hingga apabila mereka sampai ke Wadi An-Naml, yakni lembah Sadir,
Berkatalah seekor semut, "Wahai sekalian semut, masuklah ke sarang kamu masing-masing, agar kamu semua tidak dipijak oleh Sulaiman dan tenteranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Maka Nabi Sulaiman tersenyum mendengar kata-kata semut itu dan berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhanku, ilhamkanlah kepadaku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kedua ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, dan masukkanlah daku dengan limpahan rahmat-Mu dalam kalangan hamba-hamba-Mu yang soleh." Surah An-Naml ayat 18 hingga 19. Para ulama tafsir menceritakan bahawa Nabi Sulaiman alaihissalam yang diberikan mukjizat mampu memahami bahasa binatang memanggil Raja Semut dan bersabda, "Mengapa kamu memberikan amaran kepada rakyatmu? Adakah kamu mendengar bahawa aku adalah seorang yang zalim? Adakah kamu tidak tahu bahawa aku adalah Nabi yang diutuskan oleh Allah yang wajib bersifat dengan adil? Dan kenapa kamu mengatakan kepada semut yang lain, 'Jangan dibiarkan Sulaiman dan tenteranya memijak dan membinasakan kalian'?" Berkata Raja Semut, "Wahai Nabi Allah, adakah engkau tidak mendengar ucapanku? Mereka tidak menyadari kedatanganmu." Kisah ini tersebut dalam kitab Qasas Al-Anbiya karangan Abu Ishaq Ats-Tsalabi, muka surat 325 hingga 326. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa cerita pengajaran bagaimana binatang juga menjaga keselamatan kaum masing-masing. Akan tetapi, terdapat manusia yang berakal yang tidak menggunakan akalnya semata-mata kerana mengejar pangkat dan harta, sehingga sanggup merosakkan dan membodohkan kaum atau bangsanya sendiri. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, "Dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka jahanam kebanyakan daripada kalangan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak mahu memahami dengannya ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat dengannya tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar dengannya ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai." Surah Al-A'raf ayat 179. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, Allah menganugerahkan hikmah kefahaman yang mendalam kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan yang ditentukannya, dan sesiapa yang dianugerahkan hikmah itu, maka sesungguhnya dia benar-benar telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal sahaja yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan daripada ayat Allah. Surah Al-Baqarah ayat 269. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, "Kebijaksanaan itu laksana barang tercicir kepunyaan orang yang beriman, maka di mana sahaja ia didapati, maka dialah yang paling berhak mengambilnya." Riwayat At-Tirmizi 2687 dan Ibnu Majah 4169. Islam menegaskan betapa memilih pemimpin menjadi suatu perkara yang akan dipersoalkan pada hari kiamat kelak. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, "Ingatlah hari kami menyeru tiap-tiap kumpulan manusia dengan nama pemimpinnya. Kemudian sesiapa yang diberikan kitab amalannya pada tangan kanannya, maka mereka itu akan membacanya dengan sukacita, dan mereka tidak dianiayai sedikit pun. Dan sebaliknya, sesiapa yang berada di dunia ini dalam keadaan buta hatinya, maka dia juga akan lebih buta di akhirat dan lebih sesat dari jalannya yang benar." Surah Al-Isra ayat 71 hingga 72. Sekian karangan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, bertarikh 21 Syawal 1443 Hijrah bersamaan 22 Mei 2022 Masihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.